أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jemaah kita pada malam ini diberikan rahmat, diturunkan berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kesihatan yang Allah berikan kepada kita mengambil peluang untuk buat amal ibadah, dan semoga amal ibadah kita menjadi saksi kepada kita di hari akhirat untuk memudahkan kita memasuki syurganya insya-Allah. Amin. Mula-mulanya malah minggu lepas tadi nak mai. Lapu keretanya mampu. Kali mampu 3 butir tu. Dia gelak, tak apa. Di kedai, tanya harga kedai mahal. Beli dengan ABP kita, Shopee. Beli dengan ABP murah. Lama 3 hari. Dia mahu nak raya India pula kita. India ni. Orang berapa? Order Shopee. Murah Shopee. Kedas putih 25 riyal. Shopee 2 putih berapa belah riyal. Habis dah tahulah ada garanti tak garanti je. Tapi okey lagi tu. Tak tahu. Gelak dia tak dapat. Ada aku. Jadi insya-Allah kita teruskan pengajian kita pada malam ni. Dan pada malam ni sebelum tu saya nak kongsi satu tip untuk kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah memang suka kepada kita hamba yang berdoa. Tak, Allah Nabi kita bersabda sesungguhnya doa ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah satu ibadah. Mana kalau kita faham makna ibadah di situ, bermaksud ke setiap benda yang kita buat tu ada pahala. Ibadah ni supaya kita berzikir, bertasbih, itu satu ibadah juga. Jadi doa ni supaya gitu. Itu satu ibadah. Benda tu senang. Tak, senang kepada zikir dan kita kena sebut subhanallah alhamdulillah. Doa ni senang sebab Allah ya Tuhanku, berikan aku rezeki. Itu satu doa tu. Tapi doa ni kita ada sedikit rukun sebenarnya. Nak sebut rukun tu tidak juga, cuma syarat dia. Tak. Antara kita kena berdoa ni paling ringkas dia kita sebutlah alhamdulillah. Dan selepas alhamdulillah tu kita selawat sikit kat atas Nabi. Dan selawat paling ringkas sekali Allahumma salli ala Muhammad. Kita sebut contoh dia alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad. Kita doa. Kat bahasa Melayu ke, kat bahasa Arab kita tahu ke. Tak, kalau biasanya doa ni apa yang kita hayati. Dan doa ni Allah Nabi kita bersabda Allah akan janji ke 3 benda, 3 perkara. Seperkara Allah akan makbul tu doa dia. Kalau contoh supaya hamba minat ngai sungai lah, minat ngai udai lah, udai. Doa ya Allah aku biarlah aku udai. Doa tu sebut nama Tuhan dia. Doa. Allah akan makbul mana Allah akan bagi udai ke hamba dia. Tak. Minta udai besar kau, galuh besar kau dah. Tak. Allah pun ngai sementara boleh udai. Tu Allah makbulkan doa kita. Yang kedua, kalau Allah tak makbulkan doa kita, Allah akan janjikan 2 benda. So bendanya, satunya, yang kedua Allah akan apabila kita berdoa tu, Allah janji akan jauhkan kita daripada bala. Bala petaka. Mana kita doa nak ngai udai sebenarnya, tapi Allah elokkan bala petaka. Gitu. Yang tiga perkara yang ketiga, Allah akan janji akan balaskan doa dia tu di hari akhirat. Allah akan balas di hari akhirat. Ada hadis yang lain mengatakan ada seorang sahabat, apabila Allah nak masukkan dia ke dalam syurga, dia kata amal aku sedikit macam mana Allah boleh masuk syurga. Jadi Allah tunjukkan dia ni memang suka berdoa. Suka berdoa. Jadi kita kena perbanyakkan doa. Ada hadis yang lain, doa ni warudu Allah akan balas dan malaikat akan balas seperti mana kita doa. Contoh kita doa tadi, Allah mansurna ikhwanana al-muslimuna fi Palestin. Ya Allah ya Tuhanku, benangkanlah saudara kami se-Islam yang berada di Palestin. Malaikat pun akan balas balik doa itu kepada kita. Allah akan balas. Tu doa tu kelebihan dia tu. Allah akan balas tu. Malaikat akan balas pula doa tu balas kepada kita. Mana kita doa kepada sayang kita sakit, ya Allah yang sembuhkanlah sayang. Allah akan balas doa tu kepada kita balik. Tak?
Simple je doa je. Senang kat Melayu pun boleh. Bila masa boleh. Cuma lagi tu lah. Lepas tu antara daripada Syekh Jabir, hamba dengan Syekh Jabir daripada Tok Guru dia. Dia kata antara tip nak berdoa Allah nak supaya mudah Allah makbul adalah kita selawat dulu. Mana setiap kali kita minta kita selawat. Hamba biasa praktis masa PKP ni. PKP baru ni hamba jenis tak cocok Di balai polis nak minta surat litah daerah ni. Polis dia tanya. Sebelum pergi balai polis ni, daripada tendu tu pergi ke depan lepas Kaltek juga ada balai polis situ. Sebelum Kaltek tendu. Di situ dia kata kena pergi bunuh susu. Pergi bunuh susu. Awak kali polis itu tanya dah ada cocok tak? Kata tak cocok. Awak kena pergi minta dibunuh susu. Saya doa daripada naik motor tersampah itu. Setiap kali saya minta tu saya selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah yang tak kumpul mudahkan urusan. Allahumma salli ala siapa situ, siapa balai polis. Boleh itu. Senang. Daripada rupa-rupanya amalan itu, hamba dengan Syekh daripada Syekh Jabir, daripada Tok Guru dia. Tok Guru itu ajar kepada Syekh Jabir, kata nak doa mulakan dengan selawat. Selawat dulu. Selawat insya-Allah Allah akan mudah. Akan mudah. Tip nak doa. Jadi kita teruskan pengajian kita. Hamba doa hak tadi Allah maksirna fi malina wa barik fi umrina wa ahlina. Doa Anas ni adalah pembantu Nabi yang diberikan oleh mak dia. Masa dia masih kecil lagi Anas bin Malik. Anas bin Malik ni di Madinah. Zubair di Mekah. Dan Anas bin Malik ni mak dia ni tak ada gapo nak beri ke Nabi, jadi beri ke anak ni, bagi jadi pembantu Nabi. Jadi duduk kerja dengan Nabi, duduk tolong Nabi, ambil air Nabi nak semaya, dia sediakan. Kelengkapan Nabi nak musafir, dia sediakan. Tu panggil Anas bin Malik. Pekerja dia. Jadi satu hari Anas bin Malik ni, mak dia tu pergi ke rumah Nabi, minta kepada Nabi, ya Rasulullah doakan kepada anak. Anas bin Malik ni. Jadi Nabi pun doakan kepada Anas bin Malik, kita hamba doa lah. Allah maksimna fi malina wa barik fi umrina wa ahlina. Jadi Anas hak Nabi doa kepada Anas bin Malik itu wa barik fi umrina wa ahlina. Fi umrahu kan. Kita balik kepada doa kita kepada umrina. Doa itu bermaksud supayanya diberkatkan hidup Anas bin Malik dan diberi malahu rezeki kepada dia dan diberikan keberkatan kepada hidup dia. Jadi Anas bin Malik ni kalau tengok sejarah hidup dia, Anas bin Malik antara sahabat yang hidup antara yang lama. 1 tahun lebih Anas bin Malik. Dekat ni 1 tahun. Anas bin Malik. Dia harta Anas bin Malik ni antara setengah ataupun suku daripada harta kebun di Madinah tu milik Anas bin Malik. Berkat Nabi doa kepada Anas bin Malik. Jadi hamba guna doa tu tak dia. Allah maksudna fi malina wa barik fi umrina wa ahlina. Doa itu doa Anas bin Malik. Kat mana Nabi doa kepada Anas bin Malik. Jadi kita teruskan kepada pengajian itu perkongsian. Kita sama-sama amalkan doa. Baik, semoga doa kita diberkati dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, tinggallah kena ni. Nanti tak. Tak lama dah. Jadi kita sambung pengajian kita pasal Nabi Zakaria yang terdapat di dalam surah Al-Maryam. Jadi kita malam ini sambung pada ayat yang ke-10. Ayat ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nas salasa layalin sawiyah. Ayat ini bermaksud, wahai Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku yang menunjukkan istriku mengandung. Allah Ta'ala berfirman, tandamu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 malam, sedang engkau dalam keadaan sihat. Hamba boleh sikit pengajian kita minggu lepas, minggu sebelum tu, kita Nabi Zakaria minta kepada Allah SWT supaya Allah makbulkan doa dia untuk dapat seorang anak. Apabila dia berdoa sudah kepada Allah SWT, maka Allah telah makbulkan doa dia
dan kurniakan kepada dia seorang anak. Tak ingat cerita dia. Maka anak dia tu Allah telah berikan nama, iaitu Nabi Yahya. Jadi selepas itu maka Nabi Zakaria minta pula kepada Allah Taala supaya beri tanda kepada dia. Ayat ni sebut qala rabbi ja'alni ayah. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah tanda kepadaku. Sebab apa dia minta tanda kepada Allah SWT? Sebabnya dia seorang yang tua. Dia isteri dia pula dah lah tua, putus hid dah. Jadi kebiasaannya orang tua kan. Dah, kalau kita nak putus hid kan, payah dapat anak. Tak. Tak boleh kalau mudah kata tak payah, tak boleh. Orang guna bahasa mudah, tak boleh dapat anak. Dan dia pula akhirnya seorang yang mandul, mana tak ada anak. Jadi apabila Allah makbulkan doa dia, maka dia pun minta kepada Allah sebagai bui tanda kepada dia. Sebab biasanya kalau orang perempuan yang ada hid, apabila dia mengandung kan, dia akan putus hid dia. Betul tak? Kalau zaman lah ni mudah lagi lah. Kalau putus hid kan, di farmasi beli hak ngeteh kecing tu kan. Naik laba 2 juga. Beres. Tak. 9 bulan boleh 9 lembu kok, boleh 9 kambing. Tak. Zaman dulu jadi isteri Nabi Zakaria ni tak ada dah hidnya. Putus umur 90 dah. Jadi tua dah. Apabila tua dah kan, jadi Nabi Zakaria pun minta kepada Allah supaya beri tanda kepada dia. Macam mana isteri dia ni nak mengandung. Gitu maksud dia. Qala rabbi ja'alni ayah. Ya Allah, Tuhanku, bagilah tanda kepadaku macam mana isteri aku ni mengandung. Jadi Allah pun jawab, qala ayatuka alla tukalliman nas. Allah bagi tanda kepadamu wahai Zakaria, apabila aku kurniakan anak kepadamu, maka la tukalliman nas. Mu tak boleh kecek kepada manusia selama 3 hari. Tak boleh berbicara. Sebenarnya Nabi Zakaria ni sihat, boleh berbicara, tapi apabila tanda tu mari, boleh anak, tak boleh nak berbicara, tak boleh nak kecek pada orang. Tu tanda dia. Apabila tanda siapa, dia tahu dah Allah bagi dah anak ada kandung dia dalam perut bini dia. Dan nama telah ditetapkan oleh Allah, nama dia Yahya. Jadi sebab dia tahu dah tanda tu, Allah tunjukkan kepada dia, maka dia nak berkongsi ke dengan Bani Israel, dengan umat dia. Umat dia Bani Israel. Nabi Zakaria ni dia ada satu rumah, satu tempat yang dipanggil mihrab. Mihrab ni tempat dia buat ibadah. Kebanyakan orang zaman tu dia akan buat rumah supaya hamba cerita kisah bayi Zuraij. Ada mihrab. Gitulah mihrab, rumah yang sedikit tinggi yang mana tempat tu mereka buat ibadah. Dan Nabi Zakaria ni seorang yang kuat beribadah, Nabi Zakaria. Jadi sebab dia dapat berita dah, dia tak boleh nak bicara kepada kaum dia selama 3 hari, maka dia tahu dah Allah makbulkan doa dia, maka dia nak berkongsi dengan umat dia, Bani Israel. Maka dia pun fakharaja ala qaum. Dari aku dah sebut. Maka dia telah keluar daripada untuk berjumpa dengan kaum dia. Minal mihrab, daripada tempat rumah dia beribadah. Fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Dan dia mengajak kepada kaum dia. Gapo dia ajak? Bukan dia nak tunjuk apabila dia Allah beri kurniakan makbulkan kepada dia doa dia. Bukan nak buat majlis besar-besar dia. Tak. Bukan nak buat majlis kenduri, bukan tak boleh buat. Tapi apa dia ajak kepada kaum dia? Iaitu sabbihu, bertasbih dan mengucap syukur kepada Allah. Dan cara ini adalah merupakan cara yang terbaik untuk kita mengucap syukur kepada Allah SWT. Iaitu kita kena bertasbih kepada dia. Dan Nabi Zakaria fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Dia mengajak kaum dia dengan menggunakan isyarat, sebab masa tu dia tak boleh nak bicara dah. Dia gunakan isyarat supaya kaum dia tu bertasbih. Bertasbih kepada Allah SWT. Dan kita dapat mengambil pengajaran daripada ayat ini. Ini adalah cara yang terbaik apabila Allah kurniakan kepada kita sesuatu benda apa yang kita minta, kita perlu bertasbih kepada Allah SWT. Itu adalah cara yang terbaik untuk kita mengucap syukur kepada Allah SWT. Tak? Dengan terbaiknya ni kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Tak? Cara yang terbaik kita mengucap syukur. Sahabat tu ada sujud syukur. Tak?
sujud syukur, kita ada tasbih untuk kita menunjukkan bahawasanya kita mengucap terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak boleh buat duri, kalau piti lebih boleh nak sembelih lembu, sembelih kambing. Nak sembelih kambing jangan lupa panggil saya pula tak. Jangan lupa. Gitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Maryam ni habis kisah Zakaria, Nabi Zakaria. Sebab cerita Nabi Zakaria dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kurniakan kepada dia anak. Maka Allah sudah kurniakan kepada dia anak, maka dari ayat ni dalam surah Maryam ni dia mulakan dengan cerita Nabi Yahya. Dan insya-Allah pada malam ni kita dah habiskan cerita pasal Nabi Yahya. Dan ayat seterusnya, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Ayat ini bermaksud, wahai Yahya, terimalah kitab itu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmat kebijaksanaan semasa ia masih kanak-kanak. Ayat ini menceritakan kepada kita kisah Nabi Yahya. Allah telah memberi gambaran kepada kita, telah royak kepada kita bahawasanya Allah berikan kebijaksanaan kepada Nabi Yahya ni ketika mana dia masih sabiyah. Sabiyah ini adalah kanak-kanak. Dan ulama telah bahas maksud sabiyah di sini. Jadi maksud sabiyah, ulama tafsir membahaskan maksud sabiyah di sini adalah kanak-kanak yang berumur 5 hingga 7 tahun. Iaitu kanak-kanak apabila orang berbicara kepada dia, dia faham. Dan dia berbicara kepada orang, orang pun faham. Ketika umur Nabi Zakaria ni masih kanak-kanak, diberikan hikmah. Al-hukmu sabiyah, hikmah, kebijaksanaan kepada Nabi Yahya. Diberi kebijaksanaan kepada Nabi Yahya untuk membaca dan memahami kitab Taurat yang diajar oleh Nabi Zakaria, ayah dia. Dan Nabi Yahya ni dia faham dah masa dia masih budak lagi. Nabi Yahya ni. Dan ulama bersepakat mengatakan apabila Nabi Yahya ni walaupun dia berumur 7 tahun, khilaf ulama kata 5, kata 7, kita kata 7 tahun, dia sudah boleh berdakwah kepada orang, sudah boleh menerangkan kepada orang tentang kitab Taurat. Jadi ulama mengatakan bahawasanya Nabi Yahya ini telah diangkat menjadi nabi ketika umur dia 7 tahun. Dan kebiasaan nabi-nabi lain di atas muka dunia Allah ciptakan biasanya akan menjadi nabi pada umur 40 tahun. Supaya Nabi Nuh walaupun umur dia 900, kata setengah riwayat 1050 tahun. Tapi dilantik menjadi rasul ketika umur dia 40 tahun. Khilaf ulama ada sebut 80, tapi kebiasaan 40 tahun. Nabi kita SAW juga dilantik menjadi rasul ketika umur dia 40 tahun. Kebiasaan nabi-nabi dilantik jadi rasul umur 40 tahun. Tapi Nabi Yahya ni Allah telah lantik dia menjadi nabi ketika umur dia 7 tahun. Dan ayat seterusnya menerangkan apa yang Allah tanamkan di dalam hati Nabi Yahya. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Dan ayat ini bermaksud kami mengurniakannya rahmat dari sisi kami serta kelebihan yang kembang manfaatnya dan seorang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu Taala telah tanam ke dalam diri Nabi Yahya ketika dia masih kanak-kanak itu dengan sifat wahanana. Apa dia maksud hanana? Hanana ni daripada kalimat hanan. Hanan ni bermaksud sifat lemah lembut dan sifat kasih sayang dan percakapan yang tinggi yang dikurniakan kepada Nabi Yahya. Itu maksud hanana. Sifat pertama Allah letakkan dalam diri Nabi Yahya sifat hanana, iaitu lemah lembut dan kasih sayang. Dan sifat yang kedua Allah berikan kepada Nabi Yahya iaitu sifat wazakatan. Iaitu apa maksud zakat? Zakat bermaksud sentiasa menyebarkan dan meluaskan kebaikan dan kebajikan.
Umur 7 tahun tu. Kita kena faham umur 7 tahun. Budak lagi 7 tahun tu. Kalau kita anak kita 7 tahun, duk baris, duk mandi pagi, dia tak pakai baju lagi 7 tahun. Tapi Nabi Yahya ni Allah telah kurniakan kepada dia jadi Nabi ketika umur 7 tahun. Dan Allah tanamkan dari diri dia sifat hanan wa zakah. Dia ada 5 semua sifat Allah berikan kepada Nabi Yahya. Sifat yang kedua iaitu zakah, iaitu mengeluarkan suka buat kebajikan. Dah lah sifat dia lemah lembut. Dah berkasih sayang, dia suka buat kebajikan kepada orang ramai. Dan sifat yang ketiga diteruskan kepada ayat yang seterusnya. Wa barram biwalidai walam yakun jabbaran asiya. Ayat ini bermaksud dan ia taat serta berbuat baik kepada ibu bapanya dan ia pula tidak sombong dan tidak angkuh dan ataupun derhaka. Sifat yang ketiga dan sifat yang keempat Allah tanam ke dalam diri Nabi Yahya iaitu wabarram biwalidai, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Sebab apa Allah sebut juga wabarram biwalidai? Padahal dia seorang Nabi kerana kedua ibu bapanya seorang yang sudah tua. Nabi Zakaria yang umur 100 tahun. Dan mak dia umur 90 tahun lebih. Mana seorang yang tua. Orang tua ni maknanya sedikit susah untuk kita nak cara. Jadi sebab itulah Allah sebutkan dia tanam ke dalam sifat Nabi Zakaria. Wa barram biwalidayhi. Iaitu buat baik kepada kedua ibu bapanya. Walam yakun jabbaran asiya, dan apabila dia berbuat baik kepada kedua ibu bapa dia dan dia tidak pernah sekalipun menderhakai kedua ibu bapa. Itu maksudnya walam yakun jabbaran asiya, dan dia juga tidak angkuh dan tidak sombong dan tidak pernah walaupun sekali menderhakai kedua ibu bapa. Mana dia tak ajin buat sakit hati kepada kedua ibu bapa. Itu adalah sifat Nabi Yahya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yab'atsu hayya. Dan ini ayat ini Allah janjikan kepada Nabi Yahya. Ayat ini bermaksud dan kami limpahkan kepadanya selamat sejahtera pada hari ia diperanakkan dan pada hari ia mati, serta pada hari ia bangkit semula pada hari kiamat. Dan Allah telah berjanji kepada Nabi Yahya ni 2 perkara. So perkaranya Allah janji kepada Nabi Yahya apabila dia dilahirkan dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Itu janji yang pertama. Dan Abu cek apa dia maksud ayat Quran ni? Allah janjikan kepada dia tidak diganggu oleh syaitan. Rupa-rupanya hamba cek dalam kitab-kitab hadis seluruh umat Islam ni ataupun makhluk atas muka dunia ni apabila dia dilahirkan kita akan diganggu oleh syaitan. Dalam hadis menyebutkan setengah daripada kanak-kanak tu syaitan tu ganggu siapa bayi tu terkejut, dia akan kutil dia cubit. Siapa budak tu terkejut. Sebab itulah kita disunatkan apabila kita dapat anak baby baru, disunatkan kepada kita bagi anak lelaki kita azan, dan bagi anak perempuan kita qomat. Sebabnya diganggu oleh syaitan. Allah janji kepada Nabi Yahya apabila mu dilahirkan mu tak akan digenak, tak akan diganggu oleh syaitan. Itu yang pertama yang Allah janjikan kepada Nabi Yahya. Yang kedua Allah janjikan apabila Nabi Yahya telah lahirkan dan setelah membesar dan dia tidak akan terkena azab kubur. Allah janjikan kepada Nabi Yahya. 3 janji, maaf saya, bukan 2 janji, 3 janji. Janji yang ketiga, apabila dia mati kelak, dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan selamat sejahtera. Ayat tadi. Selamat sejahtera iaitu di padang mahsyar. Di mana kita tahu di padang mahsyar ni tempat kita berada di padang mahsyar ni selama beribu-ribu tahun. Setengah riwayat mengatakan sehari di padang mahsyar 1000 tahun di dunia. Dan apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita dibangkitkan dengan amalan yang kita buat atas muka bumi.
Maknanya setengah daripada kita dalam riwayat menyebut setengah ni dibangkitkan dengan bermandi peluh. Ada peringkat peluhnya sampai di keting. Mana dia akan berjalan di pada masa dengan keting ada peluhnya di keting. Kerana ketika itu matahari sejekal daripada kepala kita. Jadi Allah nak tunjukkan kepada manusia ketika itu bahawasanya apa amalan dia buat atas dunia ni apabila dibangkitkan pada masa setara itulah amalan dia di atas muka. Ada riwayat mengatakan peluh dia sampai pelutut. Ada riwayat mengatakan peluh dia sampai di pinggir. Ada riwayat dia mengatakan ada peluh manusia tu sampai di hidung. Dia akan berenang beribu-ribu tahun di pada masa. Dan ada juga riwayat hadis mengatakan dibangkitkan manusia di pada masa ini dengan berwajah babi, ada berwajah keldai. Allah akan tunjuk tu di pada masa. Dan semoga-moga kita dibangkitkan di pada masa kelak di belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita akan dibangkitkan, manusia dia akan dibangkitkan pada umat dia. Pada apabila kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibangkitkan di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di belakang Nabi Musa alaihissalam, akan umat dia akan dibangkitkan belakang Nabi Musa alaihissalam. Tetapi apabila dia tidak mengikut Nabi Musa, tapi mengikut Firaun, dia akan dibangkitkan di belakang Firaun. Wa iyyazubillah. Itu caranya Allah bangkitkan kita di pada masa. Mana kalau kita hidup dunia ni tak ikut Nabi kita duduk lawan Nabi kita duduk tetel Nabi kita, maka akan dibangkitkan belakang hak kita ikut di atas muka dunia. Maka situ tahulah pengakhiran yang buruk bagi mereka dibangkitkan bukan di belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu merupakan pemberian kepada Nabi Yahya yang ketiga, iaitu aman sejahtera di pada masyarakat. Dan seterusnya, wazkur fil kitab Maryam. Habis tak kat sini ya, cerita Nabi Yahya. Maka cerita Nabi Yahya telah tamat di sini. Minggu depan disambung kisah Nabi Isa. Dan pengakhiran cerita Nabi Yahya ketika mana dia berdakwah kepada kaum dia. Hamba cek tak ada lagi jumpa masa umur mana pengakhiran hidup dia. Cuma ceritanya Nabi Yahya ni ketika mana dia berdakwah kepada kaum dia, ketika itu raja pada masa itu diperintah oleh Herodus. Herodus merupakan seorang raja yang zalim dan raja yang menyembah berhala. Herodus ni. Dan Herodus ni dikabarkan dia ni nak nikah dengan adik tiri dia. Adik tiri dia. Jadi apabila Nabi Yahya, mana tak boleh nikah dengan adik tiri dia. Tapi Herodus ni dia sedikit perangai pelik, kalau nak sebut tak segar pun boleh juga. Moga tak segar juga. Moga zalim, moga raja jahat. Maka dia minat kepada adik tiri dia, dia nak nikah dengan adik tiri. Apabila Nabi Yahya ni tahu, maka dia pergi jumpa Herodus ni. Dia pun royak kepada Herodus, maka salahlah kalau nak nikah dengan adik tiri. Tak boleh. Dan syariat pada masa itu pun tak boleh. Syariat kita pun tak boleh. Syariat pada masa Nabi Zakaria, Nabi Yahya pun tak boleh juga. Jadi apabila tak boleh, Herodus ni marah. Marah kepada Nabi Yahya. Dan dia perintahkan kepada tentera dia gigat Nabi Yahya. Selepas dicocok oleh bukan cocok oleh adik ipar dia, adik tiri dia. Supaya suruh tangkap dia bunuh Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya ni telah ditangkap dan dibunuh. Itu riwayat hamba tak jumpa umur dia berapa. Dan ditangkap dan dibawa ke istana, maka Nabi Yahya telah dipancung kepala dia. Dipancung kepala dia, dan riwayat ada juga mengatakan kepala Nabi Yahya berada sekarang di Manaratul Abyad. Manaratul Abyad ni berada di Damsyik, iaitu di Syria. Dan sejarah Manaratul Abyad ni di akhir zaman, mana dekat kiamat ni, 10 tanda-tanda besar kiamat nak jadi. Ada 10 tanda besar dulu, iaitu munculnya
Nabi munculnya Imam Mahdi. Matu turunnya tu keluarnya Dajjal dulu. Dabah, maknanya Dajjal, lepas tu Nabi Isa. Ada 10 tanda-tanda besar sebelumnya kiamat. Ya, hancurnya Kaabah, terbitnya matahari sebelah barat. Tahu tak? Nah, jadi cerita Nabi Isa. Nabi Isa ni akan turun di akhir zaman. Ada dekatnya kiamat turunnya Nabi Isa. Selepas turunnya Dajjal. Apabila Nabi Isa ni turun, dia akan turun di mana Ratul Abiyak tu? Di Syria. Dan mana Ratul Abiyak ni di zaman Ibnu Katsir ni menceritakan dia telah dibina balik. Hancur sudah dibina balik mana Ratul Abiyak ni. Dan Nabi Isa di akhir zaman akan turun di mana Ratul Abiyak. Dan tempat Nabi Isa turunlah adanya kepala Nabi Yahya. Dan jasad Nabi Yahya ni telah berada di Palestin. Ya, kerja Nabi Isa ni turun tak? Maka kerja dia adalah membunuh Dajjal. Dajjal ni akan lari, akan merintah seluruh dunia, akan jalan seluruh pelosok dunia. Maka ngelas sekali dia akan pergi Palestin. Iaitu tempat nama Lut. Syekh hamba pernah kata dia telah pergi ke Palestin sekali. Apabila dia pergi semaya di Palestin, di Aqsa, dia pun tanya orang Palestin di manakah kampung di Israel tu, Yahudi tu, nama Lut. Dia kata sebelum ni orang situ Palestin kata sebelum ni tak ada pun kampung Lut. Lepas tu dia pun tanya dua tiga orang. Lepas tu orang driver di situ dia kata ada kampung Lut baru ya penempatan tu orang Yahudi buat. Bulan ni tak ada pun kampung. Dan tempat nama Lut tu lah tempatnya Dajjal dibunuh. Kampung. Jadi di Syekh tu kata ini betul dengan apa yang Nabi SAW bersabda. Akan keluar, akan matinya Dajjal di kampung Lut. Ya, akan keluarnya Dajjal di Asfahan, di Iran. Yang bersama dia 70,000 orang Yahudi yang pakaian tabalaj. Pakai jubah hitam. Wallahu a'lam. Orang ni suka kata Syiah lah. Syiah yang berpegangnya Yahudi. Jadi kita teruskan cerita Nabi Yahya dibunuh sudah. Maka Raja Herodes ni perintah kepada tentera dia pula supaya mengejar ayah dia, Nabi Zakaria. Dan apabila Nabi Zakaria tahu tentera Herodes cari dia ni, maka dia lari. Nabi Zakaria. Dan riwayat mengatakan dia lari-lari, dia sampai di sebuah pohon. Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Zakaria, pohon tu terbuka. Pokok tu terbuka. Satu pokok terbuka supaya Nabi Zakaria ni boleh nusuk dalam pokok. Dan Nabi Zakaria pun masuk dalam pokok. Apabila dia masuk dalam pokok tu tutup balik. Maka tentera ni duk carilah Nabi Zakaria. Ada banyak riwayat. Satu riwayat mengatakan tentera duk cari tak jumpa, perasan Nabi Zakaria dalam pokok. Yang kedua riwayat mengatakan iblis tu royak kepada tentera. Tentera Herodes bahawasanya Nabi Zakaria duk nusuk dalam pokok. Maka tak kisahlah, kedua riwayat kita boleh pakai. Jadi nak hak pentingnya tentera tu tahu Nabi Zakaria duduk dalam pohon. Dalam pokok. Jadi Raja Herodes tu pun kata perintah kepada tentera dia supaya kerak pokok. Dan Nabi Zakaria ada dalam pokok. Dan ketika mana tengah gaji tu pokok tu, maka terkenalah Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria pun merintih sakit. Apabila dia sakit sudah, maka Allah SWT dengarnya bahawasanya Nabi pesuruh dia ni merintih, maka dia perintahkan kepada Jibril minta tanya Nabi Zakaria tu ada macam mana dia nak buat kepada kaum dia Bani Israel. Adakah dia nak balik ke kaum dia terbalik ke tanah. Mana tanah di atas, pok dia duduk bawah. Mana nak pelekuknya Bani Israel. Jadi Jibril pun turun tanya ke Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, mu nak buat mana kepada kaummu? Adakah mu nak terbalik ke kaummu ni? Kaum Bani Israel. Sebab ke mu merintih. Jadi Nabi Zakaria pun sebab saya kepada umat dia Bani Israel, maka dia pun kacik gigi dia. Dan dalam riwayat mengatakan jasad Nabi Zakaria putus dua.
mati dari pohon. Jadi di situlah tamaknya riwayat Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Dan di sini pedoman kepada kita bahawasanya Bani Israel, nak sebut Israel tak sedap sebenarnya, Yahudi. Tak, orang Yahudi itulah sifat dia. Tak, tengok zaman lah ni mereka sanggup bunuh budak. Tak, bunuh orang tua, bunuh budak kanak-kanak, bayi pun ingat mereka semua. Mereka sanggup bunuh. Orang mereka sanggup bunuh budak-budak dia bunuh, orang tua dia bunuh. Tu orang biasa. Tak, Nabi pun puak dia sanggup bunuh. Nabi Yahya pun dia bunuh, Nabi Zakaria pun dia bunuh. Jahatnya orang Yahudi. Tak, kejarnya puak dia. Kalau kita katakan Allah jahatnya Allah ni. Tak, manusia budak-budak pun bunuh, orang tua pun. Tu budak orang tua Nabi pun puak dia bunuh. Siapa Nabi puak dia bunuh lagi? Siapa orang biasa? Nabi pesuruh Allah. Nah, dakwah kepada kebaikan. Puak dia sanggup bunuh. Ni ke pula budak dia kanak-kanak. Kalau kita tengok video, hamba tak boleh tengok video. Hak kanak-kanak lah, budak-budak tak. Dengan getarnya, tak. Dengan darah. Sedihnya. Darah kita umat Islam. Kalau dengan zaman Nabi, cari. Hamba yakin satu patut kena sereta. Nabi kisah hak mana hak sahabat kena selok kain tu Nabi atas tentera tu. Oh Yahudi selok kain Bani Khuza'ah cak cerita macam mana Nabi sebagai Bani Yahudi tu, satu kaum Yahudi tu sebab selok kain. Nabi atas tentera tu ni kena bunuh lagi, kena bom lagi. Ada setengah video dia kena rogo lagi. Masuk rumah kena tembak lagi. Hanya lemahnya umat Islam akhir zaman. Kita lemah. Kita kecek sini sedap gong. Duduk sini kecek sedap. Sedia kau sahabat kita. Tapi tu ya duduk sini. Mesti sungguh. Mana tu sebenarnya umat Islam sebenarnya. Kita kena bersama-sama. Sebab tu Nabi kata umat Islam akhir zaman ni seperti buih. Buih duk patah. Ana tepuk pecah. Sifat buih lah kan. Tak, tepuk sama sedikit pecah. Buih duk patah itu pecah. Mana tak kuat, tak gagah. Apabila tak gagah tu kita kena nyek demo. Sebab apa kena nyek? Sebab kita nak pergi. Nak pergi dulu. Kita sendiri tu takut. Hok kecek tu bersumpah ya. Sejak ada kecek tu bersumpah ya. Kita sendiri tu takut. Kecek sejak. Dia lah Islam si ekor saudara kita tahu tu ada kecek sini. Apa nak itu kelemahnya orang Islam. Akhir zaman. Kali semoga kita doa kepada mereka. Hak tu yang boleh ya. Kalau doa pun doa juga kan. Tak. Ada lah buah si ekor sayang-sayang kita tu, saudara kita Islam. Doa pun doa juga. Pergi dak wi bantu tu dak dah lah. Lagi pergi tu jauh lah. Tak. Bini pun baru sore, lalu bini 2, 3 boleh kira. Ini kecil naik ada. Sejak kecil. Ambo sendiri, ambo yang ambo ni tidak kau hilang kamu sendiri. Kecil tak. Kau yang kepala sugi ni, si kau saudara kita tapi tu cokok sini. Tak ada buat apa pun untuk agama. Tak ada satu pun kita buat untuk agama. Tak ada satu pun kita buat untuk saudara kita. Semoga benda kecil kita doa kita kecil sikit ni pun. InsyaAllah semoga Allah terima. Kita nak bantu ke lain tak boleh dah. Nak bantu ke lain tak boleh dah bermaksud ke apa dia? Masuk email hamba ni. Tak kuat mana lemah. Kalau kuat tak ada sini dah. Kalau macam gitu nak ayatnya. Tapi kecek sedap. Ajak orang gini. Kita email kita lemah. Sebabnya gitulah akhir zaman. Memang kita sebabnya kita hubud dunia semua. Kita nak kepada dunia. Kita duk jaga dunia. Esok nak pergi kerja, paham jual kita esok kedai. Pagi atas sekolah. Duk mikir dah untuk esok. Pagi esok atas anak sekolah. Lepas tu pergi kedai jual. Boleh rezeki klik rumah makan. Hubud dunia. Kita duk jaga dunia. Tak ada pun kita buh. Kupak pagi, semaya tajuk, baca Quran, 2 juz, sampai subuh.
Lepas tu bangun subuh, semaya pula duha, boleh 12 rakaat. Tak, lepas tu pergi kerja. Ada macam gitu? Ada. Hamba lah, hamba dah orang tak tahu, hamba dah. Bangun pagi esok, atas nak sekolah. Lepas tu pergi kedai pukul 7.30, pukul 8. Kedua, apa kedai makan nasi. Hamba dia cerita tu. Mana kita mikir untuk akhirat tu tak ada. Kita bajet masa kita untuk akhirat tu tak ada. Bajet untuk dunia ada. Lepas tu Nabi kata, akhir zaman umat aku dunia. Mahu cinta ke dunia. Kalau tak duduk mikir untuk dunia. Tak? Macam kita macam hamba mengajar. Panik klik rumah. Jumpa kahwin tu tak. Tak ada mikir muka. Panik. Dia gini baca Quran sujud ni. Ya, belum tidur lah. Belum tidur ni baca Al-Mulk dulu. Nah. Lepas ni zikir tu sibuk. Contohnya. Tak ada lah dalam kepala otak kita. Tapi para sahabat memang lagi. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, dia mikir otak dia untuk dunia. Untuk akhirat. Tak mikir untuk dunia. Jadi sebalik dengan hamba. Jadi kita setengah orang mungkin jaga. Sebalik sepuluh hamba. Kamu kita hamba mikir untuk dunia. Sahabat dia tak mikir untuk dunia. Teruk terus dunia. Kok dia tinggal terus dunia. Tak mikir sikit abuk. Siapa nak makan pun tak boleh. Ada sehadis tu akhir zaman, umat aku ni tukar baju 3 kali sehari. Nabi kata. Lepas tu makanan tak ada kenyang makan pula. Nabi wayak akhir zaman. Sahabat kata Allah senang. Zaman tu. Tak, bertuah mereka zaman tu. Nabi kata tidak, mereka tidak bertuah. Zaman kamu boleh bertuah. Wayak sahabat nak makan nasi bukan boleh makan nasi selalu, kena cari dulu. Apa? Cari dulu. Ada kisah Nabi Abu Bakar, Umar. Tak, tubik tengah malam tak. Mula Nabi tubik. Jumpa dengan Umar, jumpa dengan Abu Bakar. Nabi pun tanya, aku tahu dua-dua orang pun tubik kerana lapar. Lapar. Nabi lapar, Abu Bakar lapar. Lepas tu kisah dengan Abu Hurairah. Yang mana riwayat hadis tak ada terbanyak yang Nabi khususkan kepada dia tu untuk tulis wahyu dan tulis hadis yang Nabi kata. Yang kerja dia memang tak ada kerja. Dia memang duduk dalam masjid Nabi. Kalau kuasa pergi masjid Nabi tu ada tempat tinggi belakang, bukan tempat musafir dia. Dia ada satu tempat lagi. Satu tempat yang mana sahabat-sahabat antara dekatnya 10 orang, kerja dia tulis wahyu. Dia tulis hadis yang Nabi kata. Jadi Abu Hurairah ni satu hari ni, dia duduk guling dalam masjid. Guling. Dalam masjid Nabi. Ramai Nabi guling. Jadi sahabat tengok. Gila ni kan ni Abu Hurairah. Ya, gila. Dia duduk guling. Dia kata dalam otak dia, lepas tu dia berhenti. Dia kata, macam mana ni? Nak pergi jumpa siapa? Mula-mula dia jumpa Abu Bakar. Dia nampak Abu Bakar mari, dia pun pergi jumpa Abu Bakar. Dia pun, dalam hadis riwayat mengatakan, dia jumpa Abu Bakar, dia tanya hukum ni. Padahal dia tahu dah. Abu Hurairah ni orang ni. Tapi jumpa Abu Bakar, dia tanya hukum-hukum. Dalam otak dia, semoga-moga Abu Bakar ajak pergi rumah, ajak makan. Ajak dia tu makan. Dia lapar ajak. Jadi Abu Bakar pun sampai setengah jalan kata, saya minta diri dulu sampai nak sampai. Dia kata tak boleh makan aku hari ni. Klik pula masjid. Nampak pula Omar. Omar mari, pergi jumpa Omar pula. Tanya hukum Omar, ya Omar gini-gini, tanya-tanya. Omar jawab semua, Omar pun kata, saya minta diri dulu. Kata tak makan aku hari ni. Kata, apanya Abu Hurairah? Siapa tubiknya Nabi? Apabila Nabi tubik, Nabi pun, ni kata antara satu hadis kata, tak pernah pun sahabat mendahului Nabi dari segi salat. Nabi wisalah semua. Dia kan Nabi dulu wisalah. Dia wisalah kepada Abu Hurairah. Kata, Abu Hurairah pun jawab. Dia pun tahu, mu ni lapar. Dia kata, macam mana mu tahu ya Rasul? Rasul kata, aku tahu mu ni lapar. Marilah ke rumahku, masuk rumah Nabi dia pun tak buat satu. Dan apabila duduk dalam rumah Nabi, Nabi ajak. Kebetulan ada orang mari, susu kambing. Cerita dia. Apabila mari susu kambing, satu bekas susu kambing. Jadi Nabi pun royak kepada Abu Hurairah, mu dipanggil belakang. Hak mana duduk dalam masjid, hak belajar ilmu tu dekat dengan 10. Jadi masuk dalam rumah Nabi, kira cerita mukjizat Nabi. Apabila sampai dalam rumah Nabi dekat dengan 10 orang lebih. Jadi sebekah ni, kalau royak sebekah ni, kalau besar sikit pada ni, 10 orang padai ke dah susu kambing. 10 orang kenyang ke dah? Tidak lah. Jadi Nabi kata, isyraq, mu minum dulu. Jadi sahabat pun minum. Nabi kata, mu minum siapa kenyang? Sahabat pun minum, mula-mula minum. Siapa kenyang?
Tengok tak habis lagi. Nabi kata, mu minum. Jadi hadis tu kata antara mukjizat Nabi, minum semua minum. Abu Hurairah meriwayatkan hadis tu. Siapa ngelas sekali, siapa giliran dia kata Nabi minum dulu. Nabi kata tak mu minum dulu. Dia pun minum. Masih lagi air tu sama seperti mana orang minum mulu-mulu. Mana susu tu tak habis-habis. Ya, mujizat Nabi. Susu kambing tu tak habis. Jadi dia pun minum sampai kenyang. Dari riwayat kata sebab dia lapar, dia minum sampai kenyang dia. Ya, ada bekas tu tak jejah lagi air. Antara mukjizat-mukjizat Nabi. Sebab ambo sebelum 2019 tu ambo tulis satu buku. Ambo boleh kumpul 119 mukjizat Nabi. Tapi cari buku tu tak jumpa. Ambo terjemah dari kitab Arab. Tapi cari tak jumpa. Duk minum rumah, duk cak rumah tu tahu gimana kita ni. 119 antara mukjizat Nabi. Yang mana cerita tu mukjizat susu kambing ni. Banyak mukjizat Nabi ni. Banyak. Kelebihan mukjizat Nabi. Gitulah. Kita sedap minum tak. Dalam hadis tu. Tak habis lagi hadis. Umat akhir zaman mana dia? Pakai baju selah 3 kali. Sehari 3 kali tukar. Apa kita ni? Tak. Apa hamba dan. Kecak orang lain hamba sendiri. Pagi pergi kedai. Tak. Selah baju. Kelik rumah. Kalau main betul. Malam tu. Dua baju. Baju pun nak tidur. Baju lain dah. 3 lah. Betul Nabi banyak. 3 lah baju. Duk tukar. Zaman tu. Akhir siapa zaman tu. Yang mana tukar. Zaman kita. Tak ada lapar lagi tak? Makan lu. Betul tak? Tak ada kenyang lagi. Tak ada lapar lagi. Minum air lu. Tak. Kena air teh dia. Nabi royak ada. Itu sangat. Umat dia kata. Dia fikir dia. Dunia. Tak ada lapar. Makan. Dan Nabi kata pula. Sahabat kata. Beruntung lah. Sampai tu. Tak payah mikir nak cari makan. Tak payah fikir untuk pakai. Sebab ada sahabat tu. Baju ada selah. Duk giling bini dia untuk semaya. Baju untuk boleh semaya tu ada selah. Kita baju. Tak. Penuh mari. Dengan Jesse Pamung ayat kita penuh. 10-20 lah. Tapi sahabat baju tak ada. Sebab sahabat tak mikir kepada dunia. Mikir akhirat. Sahabat. Makanan kita pula dalam hati kata. Makanan tak apa lagi. Boleh makan dia. Hati sana. Kita. Tak. Nabi orang cukup kita tu. Kita tak ada gawa. Hai. Minum air. Baru minum air setengah je. Minum air. Sehari 8 kali udah minum. Pagi nak kata. Tapi Nabi rakyat dah kepada kita semua. Itu antaranya kita mikir kepada dunia. Hubud dunia. Mahu ke dunia. Bila mahu ke dunia, maka may yuridud dunya falahud dunya. Nabi kita rakyat. Apabila siapa yang mahu ke dunia, falahud dunya, maka Allah akan beri kepada dia dunia. Wa may yuridul akhirah falahul akhirah. Siapa yang mahu ke akhirat, maka Allah akan beri kepada dia akhirat. Alhamdulillah kita minggu harapan kita akan teruskan pengajian kita tentang Nabi Isa. Lepas Nabi Isa ni kita akan masuk lah cerita macam sejarah kita keluarga Nabi Muhammad SAW. Macam mana nasab ayah Nabi dan nasab ibu Nabi. Iaitu Aminah. Aminah ni bukan asal orang Mekah. Dia asalnya bangsa dia, kerabat dia berada di Madinah. Bukan asal orang Mekah. Aminah mak Nabi asal orang Madinah. Nah, hamba sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.